Wasallam. Dia kata, kekasihku mengingatkan akan daku. Kekasihku ni Rasulullah ni lah, mengingatkan akan daku supaya melakukan 3 perkara. Supaya aku ni melakukan 3 perkara. Siapa yang cakap ni? Abu Hurairah ni cakap ni. Aku melakukan 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Ini puasa sunat ni lah. Ni yang ulama kata puasa hari putih. Puasa hari putih tu 13, 14, 15 kalender Islam. Masa ni kalau kita tengok malam-malam, bulan ni mengambang. Kita tengok malam-malam, bulan ni mengambang. Jadi 13, 14, 15. Tu ulama yang kata 13, 15. Tapi Abu Hurairah kata, dia kata secara umum berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Lagi apa? Melaksanakan solat duha sebanyak 2 rakaat. Itu nombor 2. Nombor 3, melakukan solat sunat witir sebelum tidur. Ini dia kata Rasulullah cakap macam itu. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada lagi hadis. Ada ulama kata hadis ni tahap dia hasan. Ada kata tahap dia lemah. Tak apalah, kita baca je lah. Barang siapa solat duha 12 rakaat, dia kata, maka Allah membina baginya sebuah istana daripada emas di syurga. Ni riwayat Tirmizi pula. Tu riwayat Tirmizi. Siapa yang solat duha 12 rakaat. Tapi pendapat yang kuat kata duha ni dia punya maksimum dia 8. Tapi kalau nak buat 12 pun tak apa. Ini bila Rasulullah masuk ke Mekah, bila pembukaan kota Mekah, dia masuk dan dia singgah di rumah Sayyidina Ali untuk dia solat sunat, dan sahabat melihat dia membuat 12 rakaat dan waktu itu adalah waktu duha. Sebab tu ada orang kata boleh buat 12 rakaat. Tapi pada kebanyakan kitab mereka sebut maksimum dia adalah 8. Maksimum dia adalah 8 rakaat. Lagi adik, kita salin lagi. Pada pagi hari, kata Abu Zar, Nabi SAW bersabda. Abu Zar ni, sahabat nama Abu Zar, dia dengar Rasulullah bersabda, pada pagi hari setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan sedekah. Rasulullah kata pada pagi hari setiap sendi ni dia perlu untuk dia buat sedekah. Maka setiap tasbih adalah sedekah. Tasbih ni kita ucap subhanallah. Itu nama setiap tasbih adalah sedekah. Rasulullah kata gitu. Dan setiap tahmid. Tahmid ni kita ucap apa? Alhamdulillah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Setiap takbir. Takbir itu ucap apa? Allahu Akbar. Adalah sedekah. Menyuruh berbuat perkara yang baik adalah sedekah. Sambung lagi lah. Menyuruh membuat perkara yang baik adalah sedekah. Melarang perkara mungkar adalah sedekah. Jadi Rasulullah kata apa? Setiap pagi kita punya sendi-sendi ni dia nak buat sedekah. Rasulullah bagi contoh sedekah ni apa? Ucaplah tadi dia kata ucaplah tasbih subhanallah, itu dikira sedekah. Ucaplah tahmid alhamdulillah, itu dah dikira sedekah. Ucaplah takbir iaitu Allahu Akbar, dikira sedekah. Suruhlah orang buat baik, dikira sedekah. Laranglah orang buat mungkar, dikira sedekah. Lepas tu Rasulullah kata apa? Dan semua itu
Semua yang tadi yang dicakap tadi tu. Cukup dengan 2 rakaat yang didirikan daripada solat duha. Semua tu. Semua tadi tu. Cukup. Gantikan dia dengan satu solat 2 rakaat, nama dia solat duha. Ada lagi satu hadis Rasulullah sebut apa? 2 rakaat duha menarik rezeki dan menolak akan kepapaan. Dia tarik rezeki. Kita jangan faham rezeki ni duit je. Ni yang kita salah faham ni. Rezeki tu, sihat tu rezeki. Sihat, lepas tu dapat buat ibadat. Kalau sihat buat maksiat pun tak guna. Sihat, lepas tu dapat buat ibadat. Tu rezeki Dapat kerja, dapat tanggung keluarga, tu rezeki. Kerana ni ramai orang kena buang kerja. Bidang-bidang penerbangan, bidang-bidang ni lah yang terlibat dengan COVID ni. Ramai kita dengar kena buang kerja. Kita masih bekerja. Ada orang dulu PKP tak ada gaji. Dah bimbang dah ni. Kalau PKP balik, takut mereka tak ada gaji. Mereka bimbang. Itu orang-orang berniaga tepi jalan kan. Cuma bimbang kalau PKP balik mereka tak ada income, tak ada pendapatan. Kita ni masih ada gaji. Duduk rumah, dibayar gaji. Dapat bantuan lagi tu. Syukurlah. Syukur tak syukur. Ujian mereka tak ada pendapatan. Ujian kita ada pendapatan. Tapi ujian kita kena jawab dengan syukur. Ujian mereka kena jawab dengan sabar. Itu beza lah. Itu beza kita dengan mereka ni. Rasulullah kata apa? Riwayat Ibnu Majah. Barang siapa menjaga sembahyang duhanya, Rasulullah kata siapa jaga duha, maknanya jaga ni kita buat cara istiqamah. Nescaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya. Akan segala dosanya, walaupun dosanya itu seperti buih di laut. Dia kata walau dosa buih. Ini yang ulama bahas, kata guru-guru kita syarahkan, ini adalah dosa kecil. Dosa besar dia memerlukan pada taubat. Dia memerlukan pada taubat. Dia kena hantar permohonan taubat. Itu antara kelebihan duha lah. Okey. Sunat duha ini, duha ni dia rujuk pada waktu. Solat sunat yang berwaktu. Ada solat sunat bersebab, ada solat sunat berwaktu. Dan duha ini dia jatuh pada kategori solat sunat berwaktu. Dia ada time dia, ada waktu dia. Ialah sembahyang sunat selepas naik matahari anggaran 7 kaki. Kan lagi 7 kaki. Kita nampak matahari tu naik kan. Kita nampak orang berdiri pada pandangan mata kita lah. Tu nampak 5 kaki. Tu 7 kaki. Gitulah kira. Bukan matahari 7 kaki dia bumi. Hanguslah bumi ni. Dia ada juga yang dulu guru cakap cara nak kira dia macam ni. Saya nak tunjuk Dia nak kira je ni. Kita kena tahu waktu subuh. Lepas tu kita tahu waktu syuruk. Okey. Mari kita kira ini hari punya duha pukul berapa. Ini mula dah, waktu mula dia. Waktu mula dia. Subuh pukul berapa? Ini lama kan? Betul tak? Ini yang belum campur 8 minit kan? Belum. Tak boleh hijab balik Kalau dah pukul berapa? Saya rasa 5:59 ke pukul 6? Pukul 6 kan? Ini waktu lama ni. Ada surau dia adjust, ada surau dia kata tak boleh adjust, tak tahu.
Ini satu lagi. Kita ambil waktu sebenar lah. Satu lagi. Banyak ni kabel. Okey. Kau apa? Saya rasa bukan tu lah. Itu waktu lama tu. 6. Syuruk boleh pakai? 7? 7, 12. 7, 12. 12 Ni pagi. Jadi nak kira dia tolak. Formula dia waktu syuruk tolak waktu subuh. Waktu syuruk 7, 12 tolak waktu subuh 6. Jadi 1 jam 12 minit. Sama juga dengan 72 8 lah. 72 72 lah, betul lah. Lepas tu bagi 3. Berapa? Cuba bagi 3. 20, 20, 23, 23, 69, 24. Betul 24? Betul? Tak payah kereta lah. Kau ni pun nak kereta. Lemah. Otak ikut lah pakai kereta. Ni betul ke ni? Kira ni? Pakai kereta ambil handphone. Allah. Ni 24 minit. Jadi bila ni waktu duha ni? Jadi waktu duha berapa? 7, 12 campur 24. Itu lagi dia. Jadi 7, 30, 36. Ini mula masuk waktu. Mula masuk waktu. Masuk kerja pukul berapa? 8. 7.30. Waktu anjal lah. Siapa masuk pukul 8, dah boleh sebenarnya duha dululah. Sebab dah masuk waktu. Jadi mungkin besok kiraan dia mungkin tak samalah. Kan? Mungkin 7.37, tak tahulah. Mungkin berbeza-beza lah. Jadi inilah formula yang diceritakan lah. Yang guru cakap, yang mereka kira macam inilah dulu. Di falak mereka kira macam inilah cara nak kira waktu duha ni. Kalau kita nak tengok segala apa, kita payah nak tengok, betul tak? Jadi ada formula dia gini. Waktu duha. Ini mula masuk waktu. Lebih kurang gini lah Jadi 7.36. Ini hari ni kita cari. Berapa bulan? 28. 28 Betul ke 28? Covid ni tarikh pun tak ingat tau. Betul lah. 7.36 pagi. Dia ada waktu, ini masuk waktu. Dia ada waktu afdal. Afdal ni paling baik sembahyang kat sini lah. Dia kata 1/4 siang.
Ini nama dia waktu afdal. 1/4 siang. Malam pukul berapa? Malam 7.30. Maghrib lah. Maghrib. Malam. Subuh 6. Ini lebih kurang berapa jam? 13.30. Bagi 4. Berapa? 13.30 bagi 4 apa? 3. Betul? Betul tak? Lebih kurang lah. Aku keluar dari kereta. Takut dah nak keluar dari kereta. 13.30. Betul ke ni? Berapa dapat? Tadi kira berapa tadi? Berapa? Syahid dia punya handphone yang yang tak ada kalkulator tu. Samsung CSL RM30. Aku ada satu kat rumah tu. Berapa? 3.37. Lebih kurang ni. Tepat lagi 7 lah. Betul? Kau orang juruterra kan? IR. Kira pun tak pakai kereta. 3.37. Jadi, afdal dia campur balik. 6 campur 3.37 ni sama juga dengan lebih kurang 3 jam berapa minit? 0.37 kali 60 berapa? Kira. 0.37 kali 60. 34. 22. 0.3. 20. Ya betul 22. 22 lah. 3. Ini jam. Ini maknanya tu dah pakai point dah. Ini minit. Sebab dah convert. Betul? Jadi waktu afdal dia 9.22 pagi. Afdal. Bukan masuk waktu. Bukan. Masuk waktu dekat sini lah. Jadi kalau hari Sabtu, hari Ahad, kita nak sembahyang duha ni, kita ambil waktu yang terbaik lah. Waktu yang terbaik. Itulah dia ni. Yang Rasulullah kata, bila anak unta menyusu dan dia mula bangun sebab panas. Anak unta ni menyusu pagi-pagi. Lepas tu dia duduk dekat sebelah ibu dia. Dan dia akan bangun bila matahari mula panas. Ni dah mula panas ni. Betul tak? Ni dah mula, matahari dah mula tegak lah. Naik. Dia tak tegak lagi. Naik. Jadi ni nama dia waktu afdal. Okey, lebih kurang sini lah. Pagi. Ini tadi. Ini masuk waktu. Ini waktu terbaik. Ini waktu afdal. Waktu afdal. Macam kita katalah, kita baca Fatihah. Mad arid li sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa harakat boleh baca? 2, 4, 6. Betul? Yang afdal baca berapa harakat? Tu afdal tu. Yang paling elok baca berapa? Baca 4. Baca 4. Bukan baca 6, baca 4. Sebab dia pertengahan. Di 2, ni 4, ni 6. Yang eloknya baca 4 harakat. Tu afdal. Macam kita baca surah lah. Kita baca surah. Kita sunat baca surah. Yang afdalnya kita baca surah tu lengkap.
lengkap tau. Baca lengkap, maknanya daripada awal surah sampai habis surah. Tak kira surah pendek ke apa, tak kira. Yang sunat ni, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Lagi yang sunat ni, rakaat pertama dia bersusun, dia yang lebih dulu dalam Quran, barulah rakaat kedua tu, surah tu dekat bawah. Tu yang sunat gitu. Yang afdal, baca lengkap, yang lengkap. Kalau tebuk-tebuk tu dia tak afdal sebab tak habis baca. Yang afdal baca lengkap, baca ayat yang lengkap. Kita pun takkan kita nak baca Al-Baqarah lengkap, 2 jam setengah. Tu baca yang pendek-pendek tak apa, lengkap. Ni nama afdal ni. Jadi, lebih kurang dekat sini, 1/4 atau 1/4 pada siang. Kalau kita punduk, dia kata gitulah. 1/4 pada siang, ialah 1/4 daripada siang. Siang ni maknanya mula masuk je subuh. Malam ni bila masuk je, maghrib. Jadi kita bahagi, kita dah tunjuk dah. Lebih kurang 1/4 ni. Lebih kurang kita tunjuk 9:22. Lebih kurang ginilah. Lebih kurang gini. Tapi kalau ada yang Radio IKIM kata setengah jam, tak apalah. Setengah jam ni, kita tadi kira berapa minit? 24. Lebih kurang lah. Bukan kata kita nak tepat. Betul tak? Tapi kerugiannya kita ada asas lah kat mana kita kira. Ada guru kata 27. Memang tak sama lah. Dia ikut waktu syuruk dengan waktu subuh. Jadi dia bergantung kat situ. Ni pukul berapa, ni pukul berapa, dia bergantung kat sini. Kiraan dia. Cuma kita kena tahu kira dia. Waktu syuruk, tolak waktu subuh, bagi 3. Campur balik waktu subuh. Waktu syuruk. Ni dapat ni tadi, 24. Campur balik waktu. Ni waktu ni. Jadi dapat 7:36. Ini mula masuk waktu. Lepas tu kira lah daripada waktu subuh tadi, kira 1/4 siang, bagi 4, campur balik. Ni nama waktu. Ni nama waktu afdal. Tak payah nak gaduh-gaduh lah. Pukul berapa. Ambil setengah jam pun tak apalah. Ambil setengah jam pun tak apa. Ada juga dulu guru kata 45 minit. Saya dengar juga ada ustaz kata dulu 24. Ada yang kata 27. Ada yang kata 45. Tak apalah. Itu tak ada masalah apa-apa. Tapi kiraan yang kata 24, 27 tu mereka base pada kiraan yang saya tunjuk ni lah. Dia soal dia bukan kira. Soal dia buat tak buat. Itulah soalan dia. Belajar kira, terror. Buat tak, entah lupa buat. Hari tak kerja pun tak buat. Hari kerja boleh dah kata tak buat kan. Hari kerja lah. Tapi hari tak kerja, rasanya kalau cakap dengan bos nak turun kejap 10 minit surau nak buat duha, rasanya bos tak marah kot. Waktu-waktu lapang lah, waktu-waktu agak tak sibuk. Kalau payah sangat, dekat atas pun tak apa semayang, kejap je. Kejap je semayang ni. Sunat duha, jadi saya dah cerita kelebihan tadi. Daripada hadis-hadis yang kita baca tadi. Dan saya dah cerita masuk waktu ni, bila dalam kitab dia kata, anggaran 7 kaki dari kaki langit pada pandangan mata. Bukan kiraan tu, matahari tu dekat bumi 7 kaki. Tak. Pada pandangan mata kita. Kita tengok matahari tu atas kepala orang. Orang ni 5 kaki lah. Biasanya 5 kaki 5 kaki macam ni. Jadi 7 kaki macam ni. Di atas sikit kepala orang tu je. Dah masuk dah waktu duha. Begitulah. Pada pandangan mata. Berkekalan sehingga gelincir matahari. Maknanya gelincir matahari waktu zuhur. Ada pendapat kata 15 minit sebelum zuhur. Itu perbezaan pendapat lah. Sebab dikatakan sebelum zuhur ini tidak disunatkan sembahyang ketika matahari hampir-hampir rembang. Ada yang kata itu waktu makruh dan waktu haram pada solat. Ada kata tidak haram. Kenapa? Sebab dia sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Jadi kalau yang berjisi buat je lah. Sekurang-kurangnya duha itu adalah 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Tapi kalau hari tak kerja jangan buat 2 lah. Kita kena tambah lah sikit. Jangan buat 2
Jangan buat dua. Macam witir kan. Witir ni paling kurang satu. Tapi buat satu ni menyalahi yang utama. Paling kurang buat tiga. Paling kurang buat tiga. Atau buat 5, atau buat 7, atau buat 9, atau buat 11. Rasulullah sebut dalam hadis kan, siapa yang meninggalkan witir bukan daripada golonganku. Rasulullah sebut dalam hadis. Walaupun witir ni dia tak jatuh wajib, tapi ada bunyi yang tidak bagus tau. Siapa tinggalkan witir ni ada satu bunyi yang tak bagus. Apa? Dia bukan golonganku. Tu witir yang kita belajar teori. Sebab tu ulama masa bulan puasa kan, ulama-ulama syur kan, kita buat witir 30 malam kan. As-salatu witri asabakumullah. Dia panggil kita buat witir. Kenapa? Dia suruh kita latih diri kita buat witir. Nanti lepas Ramadan kita terus buat witir. Tapi malam lepas Ramadan tak buat. Rasulullah dah kata, orang tinggalkan witir ni bukan golongan kami. Sama macam korban ni, nak korban ni. Rasulullah sebut apa? Siapa yang mampu buat korban, dia tak buat korban, jangan datang masjid kami. Itu macam bunyi yang tak apa-apa bagus lah, betul taklah wajib korban. Siapa mampu buat korban, tak buat korban, jangan datang masjid kami. Elok buat scan lah, macam mana scan temperature kan. Datang je, tengok, tulis nama kat buku. Lepas tu check, abang ada buat korban ke kat sini? Oh, tak ada. Luar negara ada buat? Tak ada. Abang ada duit tak nak buat ni? Ada, tapi tak buat. Balik. Berani buat je tu. Balik lah, pergi balik. Sebab Nabi tak bagi datang. Nabi tak bagi datang. Balik, abang balik. Tengok akak datang, bawa pisau, nak masak korban, nak masak untuk jamuan. Tengok nama dia, ada buat korban? Tak ada. Luar negara ada buat? Kemboja ke, mana ke, tak ada. Tengok gelang dia pakai, boleh tahan macam ni Gelang dia pakai macam ni. Belah ni ada gelang lagi. Tengok handphone dia, iPhone 11s Pro. 7,000. Akak tak buat korban? Tak, akak baliklah, akak tak tolong kami. Pergi balik. Kenapa? Bukan saya tak bagi datang, cakap Rasulullah tak bagi datang. Tengok Tapi orang datang tak? Orang datang buat muka selamba Allah kata jangan dekati masjid kami. Siapa mampu tak buat korban, jangan dekat masjid kami. Allah, saya tak tahu kenapa lah. Mungkin takut dibenci oleh malaikat rahmat ke, kita tak tahu. Ini yang ramai orang tak buat Duit ada duit. Baru beli iPhone L, iPhone 11s Pro 7,000, 6,000 beli. Korban hanya 350 luar negara. Kalau kat Malaysia ni 600 dia, RM700. Tak ada masuk? Tak masuk. Oh, dahsyat dahsyat. Minggu lepas baru keluar daripada kedai Tanah Merah. Tanah Merah ni jual apa Pohkong. Pohkong ni apa je? Tudung. Alah, saya bawa pula tanya perempuan. Orang belum kahwin tak tahu Pohkong kedai apa Pohkong Telekong. Jual emas tu. Baru keluar kedai emas minggu lepas beli rantai RM2,000. Tapi dia tak masuk korban. Malu Malu dengan lembu. Lembu tengok makcik ni datang pakai gelang, pakai apa, korban tak buat. Apa sibuk datang ni. Kalau dia boleh cakap, kita takut dia cakap betul sibuk engkau, sibuk, balik. Nabi tak bagi kau datang. Ni muka tak malu tahu. Saya kata kita buatlah. Sebab apa? Nada bunyi Rasulullah cakap tu, nada yang tidak berapa bagus. Sama macam witir nada tu nada tak bagus. Kalau kita tak ada mampu buat, kita ada duit, kita buat. Ada orang tak buat tu masing-masing tak boleh buat apa. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnatul duha. Rakataini lillahi ta'ala. Ini lafaz niat dia. Erti je sahaja aku semayang sunat duha 2 rakaat. Rakataini kerana Allah Ta'ala.
Allahu Akbar. Itu adalah takbiratul ihram. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada juga kitab kata baca wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua baca wadduha. Ada kitab kata begitu. Ini kitab ni dia ambil cara kaedah yang paling mudah. Apa dia? Rakaat pertama lepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat kedua lepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Ini kaedah yang paling mudah lah. Kaedah yang paling mudah. Seterusnya sampailah dia memberi akan salam. Seterusnya dia memberi akan salam. Sebanyak-banyak duha ini 8 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat 1 takbir dan 1 salam lebih elok daripada 8 rakaat terus 1 takbir 1 salam. Maknanya boleh buat 8 terus je. Angkat takbir Allahu Akbar, 8 baru beri salam. Faham? Express KL Ipoh. Zoom. 8 rakaat beri salam. Boleh? Boleh buat. Tapi yang paling eloknya buat berapa? Buat 2, bangun buat 2, bangun buat 2, bangun buat 2. Kenapa dia belok? Kita buat 2 ni, kita dapat takbir 4 kali. Kalau kita buat 8, kita cuba dapat takbir sekali. Kita buat 2 ni 4 kali, kita dapat beri salam berapa kali? 8 kali. 4 kali ni 2 kali 2 salam kanan kiri. Ini 2 salam, ini 2 salam, beri salam 2 salam. Kalau kita buat 8 rakaat terus, kita dapat ucap salam 2 kali je. Nampak? Kita buat 8 rakaat, kita dapat duduk tahiyat 4 kali. Kita dapat mengucap 4 kali. Kalau kita buat 8 rakaat, kita dapat mengucap sekali je. Kita dapat beri salam 8 kali. Kalau buat terus 8 rakaat, kita dapat beri salam 2 kali. Salam ni, kita boleh niatkan pada malaikat belah kanan, pada malaikat belah kiri. Dan mereka menjawab salam kita. Kalau kita buat 8 rakaat, kita niatkan malaikat belah kanan, belah kiri, kita hanya dapat niat pada mereka, beri salam pada mereka 2 kali je. Nampak beza Kita buat 8 rakaat, 2, kita boleh baca doa dan tahiyat 4 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dini wa ala ta'atik. Kita boleh baca 4 kali sebab kita duduk 4 tahiyat pada 8 rakaat. Doa tu kita boleh baca, ya Allah lindungi aku azab kubur, lindungi aku daripada api neraka, lindungi aku fitnah hidup dan mati, lindungi aku daripada Dajjal, Al-Masih Dajjal. Kita dapat doa 4 kali. Itu untung dia tu. Kalau kita buat 8 rakaat terus, kita doa sekali. Hari tak kerja, buat 8. Benda ni kena nekat Mula-mula tak rasa indah, tu kena lawan. Kena lawan lah. Benda ni kena ada perlawanan dalam badan tau. Kena ada perlawanan. Nak buat 8 kena ada perlawanan. Simpan semua handset semua. Jangan sibuk lepas 2 rakaat 3 handset. Jangan. Nanti kita berhenti, kita tak sambung. Lupakan, selesaikan urusan rumah dulu. Jangan diganggu fikiran kita. Hari Sabtu Ahad, kita buat 8 rakaat. Sesuai dengan bertambah umur kita, patut bertambah amal kita. Bertambah umur kita, maknanya kita mati dah makin dekat. Bila? Tak tahu bila. Jadi kena bertambah amal. Cara bertambah amal, buatlah pada 8 rakaat. Tu dalam kitab Munatul Musalli kan. Syekh Daud Fatani. Apa dia kata? Dia kata ketahuilah engkau, solat ni bagaikan seorang raja sedang menghidangkan makanan yang enak-enak kepada tetamu-tetamunya. Dia kata gitu. Begitulah juga solat. Allah sedang menyediakan makanan yang enak-enak bagi orang yang sedang solat tadi. Dia kata gitulah. Yang mana rukuk dan sujud ini bagai makanan
tasbih, zikir, bacaan dan doa bagai minuman yang berwarna-warni. Dalam kitab Munatul Musalli. Sebab itulah orang-orang yang arif billah, orang yang kenal Allah. Mereka akan semayang dan terus semayang dan terus semayang kerana mereka menikmati keenakan makanan tadi. Solat ni makanan hati. Lepas tu jangan pelik kan, tengok orang-orang soleh sembayang ni banyak. Sayyidina Osman itu lepas isyak dia tidur sekejap, dia bangun semayang. Dia takbir lepas isyak tu, dah tidur kejap, dia bangun semayang. Allahu Akbar. Dia hanya beri salam hampir subuh. Tu hampir subuh tak? Hampir subuh baru beri salam. Tadi takbir tadi pukul 11 ke pukul berapa tak tahu. Hampir subuh beri salam. Dia boleh semayang 6 jam, 5 jam tanpa berhenti. Hanya satu salam, satu takbir. Kenapa mereka boleh buat? Mereka dah dapat makanan yang enak ini dalam solat. Kita jangan kata 8, 2 pun tak buat. Jangan kata 11 pada witir, 3 pun gagal. Fail. Kenapa? Tak rasa lagi keenakan. Kenapa? Tak ada usaha nak rasa keenakan. Tak ada mujahadah, tak ada nak lawan, tak ada nak paksa. Ikut hati je. Malas, buat. Tinggal. Rajin, buat. Kalau buat witir tu 7 rakaat, rasa pelik. 7 aku buat, padan dah hujan, dia kata. Dah kira macam wali lah. Kira besok pergi pejabat, tak payah start motor, boleh terbang sampai KR. Betul, pelik kita. Tahu tak Allah kurniakan? Tu ada orang tanya dekat guru kan, macam mana orang-orang soleh dia boleh istiqamah dalam beramal. Istiqamah ni duha buat lapar, dia boleh istiqamah lah. Dia boleh baca Quran sekian juzuk dan hari-hari dia boleh buat benda yang banyak. Apa guru jawab selalu? Dia kata, dia amal ni sebenarnya berat pada kita tau. Dia lagi ringan benda lain. Lagi ringan benda lain. Kita boleh pergi gym, kita boleh angkat 20 kilo lah. Betul? Tapi kita nak angkat sibuk, kita tak boleh. Kita boleh lari, buat jogging. Pukul 9 malam boleh jogging sampai pukul 11. Dapat 20 km, masuk Facebook. Bukan korang, bukan. Ni contoh lah. Tapi kita gagal untuk qiyamul untuk buat witir pada 11 rakaat. Padahal kalau ikut kalori, ikut tenaga, kita sembahyang 11 rakaat ni, kalau ikut tenaga yang keluar, lebih banyak lagi tenaga kita cycling 40 km. Betul tak? Cycling 40 km lagi penat tau. Tapi kita boleh buat. Betul. Kadang-kadang umur dah ambil EPF dah, umur 56-7, boleh lagi cycling 20 km. Satu hari. Setiap minggu pergi cycling 8 km. Tapi untuk witir tak boleh buat. Untuk duha, even 2 rakaat tak boleh buat. Kenapa? Dia bukan soal tenaga. Dia bukan soal muda. Dia bukan soal sihat. Soal hati kita nak buat tidak dan Allah izin ke tidak. Kalau Allah tak izin, tak buat. Itu nama apa? Itu nama taufik. Itu nama taufik. Itu nama taufik. Ada hidayah. Ada sedar. Ni kita buat ni pahala besar. Ada. Hidayah ada. Taufik ni apa? Taufik ni kekuatan seseorang melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Itu nama dia taufik. Hidayah ni apa? Hidayah dia petunjuk. Dulu guru bagi contoh. Katakanlah saya dekat KKR. Sekarang ni saya dekat KKR. Katakanlah orang nak jumpa saya. Orang tu dia ada kat Jalan Tunku Rahman. Dia telefon saya. Macam mana nak datang KKR? Saya kata lalu roundabout tu, nanti jumpa bulatan tu pukul 12, masuk sini, nanti nampak pejabat KKR yang baru yang melengkung tu, Blok G, nanti nampak itu, terus nanti tengok kiri ada pasar tani. Ada ke pasar tani ni? Tak ada lagi selalu ada pasar tani. Nampak perempuan-perempuan lelaki-lelaki beli buku bungkus, tu dah dekat tu. Kadang pukul 12 dah beli beli. Lepas tu masuk kiri, lepas tu masuk kanan, lepas tu masuk sampai. Itu nama dia, saya memberi dia petunjuk. Itulah nama dia hidayah. Ini contohlah. Tapi kalau saya kata tunggu sana, saya pergi ambil dia, naik kereta saya, bawa dia ke sini, itu nama dia taufik. Itu nama taufik. Jadi hidayah ni kesedaran, petunjuk. Taufik ni adalah kekuatan untuk beramal.
dan kekuatan untuk meninggalkan dosa. Itu nama taufik. Ada orang ada hidayah tapi tak ada taufik. Lepas tu kalau kita jadi MC, selalu orang sebut wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum, betul tak? Dulu guru kami kata salah. Dia kata sepatutnya apa? Wabillahi hidayah wa taufik. Kenapa? Hidayah dulu baru taufik. Orang takkan dapat taufik kalau dia tak ada hidayah. Jadi hidayah dulu. Lepas tu dulu guru kata, bila jadi MC, guru kata salah tu. Patutnya sebut wabillahi hidayah wa taufik. Bukan wabillahi taufik wa hidayah. Begitulah. Susunan aturan percakapan tu, ucapan tu patut begitulah. Jadi bila kita ni diberi taufik, kita ni diberi kekuatan untuk amal. Tapi kita kena ada belajar, kita ada kena mengaji, kita kena ambil sumber-sumber ilmu supaya dia masuk dalam kepala otak kita dan dia proses, dia masuk dalam hati kita dan hati ni nanti menggerakkan jasad kita untuk buat. Waktu ulama kata kalau engkau malah buat kebaikan, engkau lihatlah kepada kelebihan. Apa kelebihan Tuhan ni? Tadi yang kita kata tadi. Dia merupakan satu sedekah yang sangat besar daripada sendi-sendi tadi. Dia menghilangkan apa-apa. Lepas tu doa tu kan, ya Allah, sesungguhnya waktu duhamu, kecantikanmu kan. Penjagaanmu, keberkatanmu kan di mana-mana tu. Jika rezeki itu di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika susah, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Kan makna. Baca bahasa Melayu pun tak apa. Lebih faham, lebih terasa. Berkat waktu duhamu, keindahanmu, penjagaanmu, kekuasaanmu. Engkau berikanlah kami sebagaimana engkau beri kepada hamba-hambamu yang soleh. Maknanya apa orang soleh dapat, kita minta. Apa orang soleh dapat? Dia dapat kekuatan untuk beramal, orang-orang soleh. Dia dapat kawan-kawan yang baik, orang-orang soleh. Dia dapat ruang untuk belajar agama, itu orang-orang soleh. Amalan-amalan mereka diterima sebab ilmu amal mereka ada ilmu. Ini orang-orang soleh. Engkau berikan pada kami apa yang kau berikan pada orang soleh. Sama juga kita doa lepas kita ambil wuduk. Allahumma ja'alni, di doa tu depan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu ada tambahan kan, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahirin. Daripada perkataan taharah. Jadikan kami daripada kalangan orang-orang yang bersuci. Yang suci. Waj'alni min ibadikas solihin. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang soleh. Lepas wuduk minta jadi orang soleh. Lepas wuduk minta jadi orang soleh. Waktu duha minta pemberian yang orang soleh dapat. Orang soleh dapat keampunan. Orang soleh dapat rahmat. Orang soleh dapat redha. Orang soleh dapat syurga. Tu yang penting dengan duha tu. Minta doa. Sama juga kita basuh kaki dalam wuduk. Kan dalam kitab Bidayatul Hidayah kan disebut. Dulu dah ada mengaji sini Bidayatul Hidayah tu. Bila basuh kaki kanan, kan kita ada doa kan. Elok kita doa. Ya Allah, engkau tetapkan kakiku ini di atas titian sirat. Bersama kaki-kaki orang soleh. Masa basuh kaki kanan. Masa basuh kaki kiri sunat doa. Ya Allah, jangan kau gelincirkan kaki ini di atas titian sirat. Bersama kaki-kaki orang yang musyrikin. Itu doa dia ajar. Nampak tak perkataan soleh ini datang balik. Mohon lagi. Tu yang kita eloklah kita buat solat sunat duha. Elok kita baca seperti ini, baca doa yang disuruh. Boleh baca doa apa-apa pun tak apa. Tapi ada doa khas dia, bacalah doa tu. Jangan risau. Handphone ada. Lepas tu tak hafal, buka handphone. Baca bahasa Melayu pun tak apa. Minta dan terus minta. Kalau waktu kerja ni agak-agak payah nak buat 8 rakaat, buat 2 cukup. Tak apa naik. Nanti hari-hari tak kerja, buatlah 8 rakaat. Hari cuti, awal Muharram, hari raya haji. Ini semua hari cuti lah. Hari Sabtu, hari Ahad. Jangan buat 2.
Kita buktikan yang kita tak dapat buat banyak ni sebab kita kerja. Buktikan dengan apa? Bila tak kerja, buat banyak-banyak. Buat 4, buat 6. Macam itulah. Tapi kalau tak ada penambahan, tak ada peningkatan, ni agak payah lah. Sebab apa? Sebab umur ni makin lari makin sikit tau. Kita tak tahu tau. Kita punya last day bila. Ini yang kita tak boleh predict. Kita hantar borang auction pension kita akan tahu last day kita bila. Sekian bulan, jadi sekian bulan, umur 28 tahun, habis. Hari terakhir sebagai pejabat awam. Kita tahu. Tapi mati ni dia tak ada hantar borang Dia tak ada hantar borang. Tiba-tiba orang muda tengah jogging, bam rebah. Ada kawan kami umur sama dengan kami lah. Mereka ni alumni, pelajar lah. Kira macam saya lah. Tapi benda ni berlaku dah 2 tahun lalu lah. Maknanya 2 tahun lalu waktu mereka umur 55 lah. Kumpul-kumpul alumni sekolah menengah, fikir aktiviti apa nak buat. Dalam mereka decide antaranya cycling. Umur 55, aktiviti cycling. Kayuh lah. Jalan jauh ni 20 km. Lepas tu janji sampai depan nanti tunggu kat simpang. Satu simpang kedai minum ni. Minum air simpang. Tunggu kira-kira ada seorang lagi tak ada. Mana pergi? Lepas tu ada kawan call. Dia rebah kat belakang dan dia meninggal. Tengok. Nampak tak? Pada saya tak sesuai lah kalau umur dah 55, 57, 58 punya alumni pergi buat main bowling. Tercabut tangan ni buat apa? Pergi buat cycling, pergi buat, tak payahlah buat benda lain lah. Kumpul-kumpul tiap bulan panggil ustaz ceramah ke, kan tu lebih baik, betul tak? Tu lebih elok kan. Ini kumpul-kumpul nak buat kali 4 putar, apa benda 60 dapat putar, tak ada benda nak putar lah. Betul lah muda-muda tak puas ke buat resepi, buat apa benda Lepas tu buat pocor-pocor, Allah, buat masuk hospital je. Apa Nampak tak perjalanan kita dah makin hampir. Kita dah 60 tau. 60 ni kalau kalender Islam ni 63 tau. Perjalanan kita dah makin dekat tau menuju satu benda nama kematian. Patutnya kita buat benda-benda yang itulah sepatutnya. Walaupun orang muda-muda pun kadang-kadang ramai yang pergi. Tu anak murid saya dulu tu cerita 27 main futsal lah. Injet dekat tumit je. Cedera dekat tumit. Buat bedah sikit je bedah. Lepas tu swasta kan, lepas bedah tu fisioterapi. Buat fisioterapi duduk angkat kaki. Bapak ada cerita ni. Dulu dia kecil-kecil belajar ngaji dengan saya. Lepas tu dia dah dewasa, dia jumpa saya. Dia kerja garment. Tu saya selalulah berhubung dengan dia. Dia tengah fisioterapi, angkat kaki, rebah dekat depan doktor yang ajar fisioterapi ni. Rebah, mulut berbuih, meninggal. Bukan sebab kaki tu doktor kata, tak ada kena dengan kaki. Sebenarnya apa? Ajar sampai. Dia datang tu jalan kaki, tak ada tongkat, tak ada apa. Mak dia pingsan kat bilik jenazah. Saya nampak mak dia pingsan depan saya, bilik jenazah. Sampai tak nak bangun. Orang ambil kursi roda, letak mak dia atas kursi roda. Nangis, panggil Angah gitu. Mak dia panggil dia Angah lah agaknya. Nama dia dulu Azizul, arwah ni. Budak dia baik. Lepas tu saya kata, kalau kita tidak tambah amal, sedangkan umur kita memang tak tambah. Ini confirm. Umur kita makin lama makin sikit, bukan makin banyak. Jadi duha ni, dia kata maksimum 8. Jadi cuba usahakan 2 pergi 4, 4 pergi 6, 6 pergi 8. Usaha dalam situ, jangan kekal pada 2. Jangan kekal tak buat. Ini tak ada kekal. Sama macam witir. Okey. Moga-moga Allah beri taufik. Tu dah saya cakap taufik. Allah beri taufik, kekuatan untuk amal apa kita belajar. Okey. Nanti kita belajar lagi. InsyaAllah. Sambung. Tahiyatul masjid. Tanda dah kat situ. InsyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf segala kekurangan, wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.